A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, pada video lepas kita telah membincangkan topik 2.7.1 first order partial differentiation, iaitu pembezaan separa peringkat pertama, sampai del Z sampai del X, del Z sampai del Y. Okey, untuk video kali ini saya akan sambung kepada topik 2.7.2 iaitu second order partial differentiation. Okey. Second order partial differentiation. Pada video lepas kita belajar sampai tahap sini saja. Sampai tahap yang pertama ini sahaja. Okey. Dan untuk video kali ini kita akan bincangkan bahagian yang di bawah ni. Pecahan anak di belah sini sampai sini. This is a second order differentiation. Yang first yang di atas ni adalah first order differentiation. So, actually dia tak ada banyak beza sangat lah. Cuma apa benda yang kita dapat kat sini, satu persamaan yang telah didifferentiatekan daripada atas, kita differentiatekan sekali lagi. Okay. Kalau untuk mudah awak lah, kita ada satu topik yang kita skip sebelum ni, iaitu topik 2.3 second order differentiation. Okay, second order differentiation tu seperti saya dah hajam, tak apa. Cuma daripada apa yang awak dah differentiate, awak differentiatekan sekali lagi. Dalam topik 2.3, awak differentiatekan sekali lagi. So dapatlah second order differentiation. Okay, tak apalah. Yang tu nanti saya akan terangkan semula nanti selepas habis daripada 2.7.2 ni habis. Kita kembali kepada praktikal ikrah iaitu pada topik 2.3 iaitu second order differentiation. Okey. Perhatikan apa yang awak dapat pada yang minggu lepas, pada video yang lepas, hasil daripada del Z pada del X ataupun del Z pada del Y. Kita akan differentiatekan sekali lagi kepada terhadap X dan satu lagi terhadap Y. Bagi yang ni dan yang ni pun sama terhadap X dan juga terhadap Y. Okey, hasil dia ialah del kuasa 2Z bagi per del X kuasa 2. Lepas tu ada del kuasa 2Z del Y del X, del kuasa 2Z del Y del X, del kuasa 2Z del Y kuasa 2. Dan apa yang awak dapat, awak perhatikan kedua-dua ini adalah sama. Okay, cuma perbezaan dia del Y del X, del Y del X. Sekiranya awak dapat selesaikan masalah ni dan hasil kedua-dua ini sama. Contohnya dapat 6x, sini pun 6, mesti dapat 6x kat sini. Tapi sekiranya satu sini dapat 6x campur 2, kat sini dapat 6x campur 3, confirm salah. Okay, so pastikan bahawa nilai yang ini dan ini mestilah sama. Yang kedua-dua ni mesti berbeza lah. Okay, so awak kira satu. Okay, kalau awak kira ni dapat betul, maknanya insyaAllah pengiraan awak yang lain-lain tu hampir betul lah. Kita tengok dulu macam mana. Tapi kalau kedua-dua nilai ini, kita perhatikan nilai kedua ini tidak sama, maka ada something wrong dengan pengiraan awak. Okay, dengan pengiraan awak. Okay, tengok dalam kotak di bawah ni. Yang ni awak dah belajar dah pada video yang lepas, differentiatekan Z terhadap X, differentiatekan Z terhadap Y. Okey, yang kedua-dua double ni, differentiatekan del Z per del X terhadap X. Okey, sebab ada X kuasa 2, sini pun X, sini pun X. So dapat X kuasa 2 kat sini. Okey, kemudian differentiatekan del Z del X kepada Y. So di sini dx, kita bezakan terhadap Y, so dapatlah dy kat sini, del X kat sini. Yang ni pun sama, del Z per del Y terhadap X, so kita ada X kat sini, dapat del X. Okay, del Y ya. So yang ni pula, del Y terhadap Y, maknanya Y ada kuasa 2 kat sini. Okay, ini just cara nak baca lah, differentiatekan del Z per del Y terhadap Y ataupun terhadap X. Okay, masuk sebelah. Tengok contoh. Okay, untuk contoh 2.72a ni, saya sebenarnya lebih suka kalau awak menjawab
seperti mana cara menjawab dalam contoh 272D. Okey, macam ni cara dia. Maknanya bila kita buat pemecahan, kita pecahkan, pecahkan sikit ya. Okey. Maknanya awak nampak dia punya macam pokok lah kan. Daripada 1 pecah kepada 2 cabang, X pada X. Okey, macam kita jawab video yang lepas lah. Okey, maknanya kita pecah pada 2. Yang ni pula kita pecah pada 2 lagi, kita terhadap X, terhadap Y. Yang ni yang hasil pada sini pecah pada X pada Y. Okey, tapi tak apalah, sama aja. Okey, tak apa, kita tengok pada contoh 2.72A dulu. Okey. Apa soalan dia? Okey, diberi Z sama dengan 4X kuasa 2 tolak 8X Y kuasa 4 campur 7Y kuasa 5 tolak 3. So, dia cakap carikan first, kemudian yang first, kemudian yang second order partial derivative of Z. Okey, yang peringkat pertama saya rasa tak ada masalah untuk jawab lah. So, yang ni bezakan lah. Kalau terhadap del X, kita tuliskan tu setiap kepada variable ni terhadap dx lah. Del X, del X, del X, del X. Okay, setiap variable ni. Yang mana kalau terhadap X, yang mana X sahaja awak differentiatekan dia. Contohnya 4X kuasa 2 dapat 8X. Kemudian kalau ada kahwin dengan X dengan Y, kalau ada kahwin maknanya X sahaja yang kita differentiatekan. Manakala Y, kekalkan nilai dia. Kat sini nilai X adalah 8X. So dapat dah tinggal 8, dah tinggal X ni hilang. Manakala Y kuasa 4. So kekalkan Y kuasa 4 di situ. Okay, yang ni tidak ada X, so dia jadi constant. So every constant kalau kita bezakan is always 0 lah. Ayat pertama saya ulang kan, always 0. So this one pun also, this is constant. Walaupun tak ada Y, tapi 3 adalah constant. 3, pi, apa lagi macam-macam nombor adalah constant. So kita dapatlah 1, 8X tolak 8Y kuasa 4. So ini adalah del Z per del X. Nilai dia. Okay, sama juga yang sebelah sini. Ini peringkat pertama. Okay, every ni pun kita bezakan terhadap dy. Okay, kita bezakan terhadap dy. So kat sini 4x kuasa 2 akan jadi kosong lah. So kat sini yang ada 8x y kuasa 4, okay, bezakan y sahaja. X tu kekalkan. So dapat berapa? 8 kali 4, 32 lah sini. X ada. X tu kekalkan kan? Okay, y kuasa 3. Y kuasa 3 pasal atas tolak 1, 8 kat depan. 8 kali 4, 32. So yang ni 7 kali 5, 35 Y kuasa 4. Dan sini adalah constant, so kosong. So ini adalah del Z per del Y. Okay, ini adalah first order. Ini adalah first order yang kita belajar pada video yang lepas. Sekarang ni dalam tajuk second order, hasil daripada yang ni kita bezakan sekali lagi. Yang pertama terhadap X, yang kedua terhadap Y. Okay, so bezakan terhadap X, awak akan dapat del kuasa 2Z bahagi del X kuasa 2. So dapat berapa? Okay, bezakan sekali lagi. Okay, sekali ini pun variable. Kita bezakan terhadap X sekali lagi. Bezakan terhadap X, so 8X tinggal jadi 8 lah. 8, kalau Y, 8Y kuasa 4, dia akan jadi kosong sebab tidak ada X di sini. So, jawapan sini adalah del kuasa 2Z per del X kuasa 2 adalah 8. Okay. Apa, jangan buat Y dulu, kita buat bahagian pecah pada Y lagi pula sini. So, nilai yang sama kat atas ni, 8X tolak 8X kuasa 4, kita bezakan pula terhadap Y. Bezakan terhadap Y, okay, kalau sini 8, dia jadi kosong lah. Dia adalah constant, tidak kahwin dengan X. Hanya Y saja yang kita bezakan, so 8 kali 4, 32, Y kuasa 3. So, negatif lah kat sini ya. Okay, yang ni, 1. Okay. Kita dah buat pecahan pada bahagian X. Kemudian kita ubah pula masuk pada
del Z per del Y pula. So del Z per del Y yang kita dapatnya tadi, kita pecahkan kepada 2, satu terhadap X, satu lagi terhadap Y. So kalau nak lebih mudah, awak kena pakai rajah yang sebelah lah, lagi senang nak faham. Okay, satu terhadap X seperti sinilah. So maknanya persamaan negatif 3/2 X, Y kuasa 3 campur 35 Y kuasa 4 ni, kita bezakan kali pertama terhadap X dahulu. Okay, so kat sini ada X, ada Y. So maknanya kita bezakan X sahaja. So dapat negatif 3/2 Y kuasa 3. Salah. Okay, dan sini 35 Y kuasa 4. Tapi terhadap X, walaupun dia dalam keluarga Y kan kat sini. Okay, dia keluarga Y. Tapi kita bezakan terhadap X, dia akan kekal kosong. So dapatlah negatif 32 Y kuasa 3. Okay, kemudian dengan menggunakan negatif 32 X, Y kuasa 3 campur 35 Y kuasa 4, kita bezakan terhadap DY. Kita bezakan terhadap DY pula. Darab dy semua ni, maknanya yang ada Y sahaja yang kita derivatifkan, X kekalkan, kalau X saja kita kosongkan. So kat sini dapatlah 32X kekalkan, Y saja kita bezakan dapat 3Y kuasa 2. So 32 kali dengan 3 dapat 96, campur dengan 35, okay. Lepas tu Y ni kita 4 kali dengan 35, okay. Y 4 tolak 1. So dapatlah 140. Okay, 4 kali dengan 35. Okay, 4 kali dengan 35 dapat 140. Dan yang satu yang berperhatikan, saya cakap tadi ada dua jawapan yang sama. Apa dia? Sini dengan sini. Make sure nampak kat sini. Dengan sini. Dia sama, cuma kedudukan dia del X, del Y. Kat sini del Y, del X. Itu saja yang perbezaan dia. Tapi khas jawapan dia adalah sama. Sekiranya sama, insya-Allah pengiraan awak yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau kat sini dapat lain, negatif 64 Y kuasa 2 contohnya, so please check balik lah kerja mana yang salah. Okay, ini satu check up, satu nak check lah macam mana. Pakai second order, ini adalah salah satu tanda macam mana kita nak check sama ada pengiraan kita betul ataupun salah. Itu dengan menengok, kita tengok del kuasa 2Z, del Y, del X ataupun del X, del Y. Sekiranya kedudukannya sama, insya-Allah pengiraan-pengiraan lain seperti pengiraan ini, yang atas-atas ni betul. Kita tengok check kat situ saja. Okey. Okay, tengok example 272B. 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 Okey, saya besarkan sikit lah. Okey, boleh nampak. Sorry. Kalau boleh nampak ni. Soalan kat sini, dia berujung muka surat 135. Z sama dengan sin XY. Simple saja, sin XY. Sin XY. Ya, okey, pada yang video sebelum ni kita belajar, kita pecah pada 2, satu pada X, satu pada Y. X atas, Y bawah, senang. So dapat berapa? Okey, ini dah mudah. Sin XY, sin kita bezakan dapat cos XY. Cos XY cos dan kekalkan apa yang di belakang cos, didarabkan dengan apa yang di belakang cos. Didarabkan perbezaan dia, X dengan Y. Bezakan X dengan Y, dapat berapa? Okey, dapat 1, dapat Y dah. Okey, bezakan kedua-dua ni dapat berapa? Dapat Y. Bezakan X dapat 1. Y kekalkan sebab dia kahwin dengan X. Okey, X jadi 1. So dapatlah Y kali dengan cos XY. So Y tak depan. Okey, yang di belakang ni Y tak depan. Okey, itu 1. Okey, saya pergi kepada yang bawah. Kita nak ambil first order dulu. Siapkan first order dulu baru buat second order. So XY, sin XY, bezakan terhadap Y pula. So sin dapat cos XY. Bezakan sini pula XY, dapat apa? Dapat X lah. Y dapat 1. Y kali dengan 1 dapat X. X kali dengan X cos XY. So dapatlah X cos XY. Okay, boleh Okay, sekarang ni kita dah dapat yang first order. This one is
First order partial differentiation. Okay, ini adalah first order. Manakala yang sebelah sini adalah second order. This one is second order. Okay, ambil nilai y cos x, y dan ini soalan di sini tau. Jadi ini jadi dia kita akan tulislah y cos x, y. Okay, ini adalah sorry y cos x, y. Okay, dan awak dapati bahawa ini adalah proses macam darab apa ni? X dengan cos x, y. So ini ibarat U kali dengan V, iaitu gunakan product rule. Ini kali dengan sama dengan product rule. Ingat lagi tak product rule? Apa dia? Kalau product rule, katakan Y sama dengan UV dy per dx sama dengan U dV per dx campur V du per dx. Satu kita ambil sebagai U, satu lagi sebagai V. Sama lah benda ni. Cuma dekat sampai tahap sini dia dah ringkaskan dah. So awak kena tahulah benda ni. Oh, sorry. sorry. Bukan. Y cos. Okay, sorry. Y cos. Antara ni. Dia sini U, sini dV. Sini V, sini du. Kalau gunakan product rule. Sorry ya. Okay, sini U, saya cuba misal sikit lah. Jadi tekan sikit. Sini U, sini dV. Sini V, sini du. Okay, buatlah. Masukkan nilai. Bezakan terhadap cos XY, dapatlah negatif sin. Cos dapat negatif sin. Salin apa yang di belakang dan bezakan apa yang di belakang dia. Salin balik. Cos jadi negatif sin. Apa yang di belakang dia XY kekalkan. Dan didarabkan dengan apa yang di belakang cos tersebut. Okey, dan campur. Bezakan del per del x terhadap y sama dengan kosong. So ini darab dengan kosong sama dengan kosong lah. Okey, so yang kekal kat sini adalah y negatif sin xy dot y. Mana kat sini x sama dengan 1 kan. X sama dengan 1. Bezakan terhadap x, so tinggal y sahaja. Okey, so y kali dengan y kuasa 2. Okey, tak faham boleh ulang balik ya. So kebanyakan untuk jawab soalan partial differentiation ni dia akan gunakan product rule U dengan V ya. InsyaAllah quotient rule tak keluar kot. Okay, tak ada U per V. Tapi kebanyakannya product rule. So kena banyak ulang balik kalau tak faham tengok product rule macam mana. Okay, itu baru satu Itu baru satu iaitu del kuasa 2Z bahagi del X kuasa 2. Kita tengok perbezaan terhadap Y pula. Yang pertama tadi tu terhadap X. Okey, hasil daripada del Z per del X ni kita bezakan pula terhadap Y. Kita bezakan terhadap Y. Okey, sama je. Konsep yang sama. Yang ni pun saya buat U dV, V du. Sama U dV, V du. Okey, buat yang benda yang sama lah. Jadi saya tak ajar. So tapi ini dia punya ini memberikan ini adalah untuk mencari del kuasa 2Z, del Y, del X. Yang first tadi adalah del kuasa 2Z, del X kuasa 2. Okey. Okey, yang ni soal menyelesaikan ni awak boleh jawab sendirilah kot Okey. So Y cos dapat negatif sin, apa yang di belakang dan didarabkan dengan pembezaan terhadap Y, apa yang di belakang dia. Okay. V sama dengan cos XY, bezakan Y dapat 1. Okay. So kat sini kita dapat negatif X kali kat depan Kali kat depan, tanda dahulu negatif XY sin XY campur cos XY. Okay.
Boleh? Okey, dah. Okey, maknanya bahagian X kat atas ni dah settle. Sebab apa? Dah ada dua jawapan, iaitu awak dah dapat del X kuasa 2 kat sini berapa? Del Y del X. Sekarang kita masuk pada bahagian pecahan Y pula. Y tadi pun sama, kita pecahkan kepada dua, satu kepada X dan satu lagi kepada Y. Okay. Apa yang kita dapat pada del Z per del Y, kita darabkan pula dengan del Z per del X. Kita bezakan terhadap X. Bezakan del Z per del Y terhadap X. Okay. So, dapat X cos XY. X cos XY sama benda ni. X cos XY. So, ini pun ada dua. Ini kita kena selesaikannya menggunakan product rule. 1U, 1V. Okay, sama je. Sini U dV plus V du. Okay, saya nak selesaikan ni hampir sama saja. Okay, cos dapat negatif sin. Kemudian bezakan apa yang di belakang cos tersebut. Campur V dan bezakan X dapat 1. So kat sini awak dapat X kali negatif sin XY darab dengan Y. Bezakan X tadi dapat 1, 1 kali Y dapat Y. Campur dengan cos XY. So dapatlah negatif XY sin XY cos XY. Dan bila awak tengok tiba-tiba, oh sama sebenarnya kedua-dua ini. Mestilah sama. Sebab apa? Kalau awak tengok ini ada pun sama. Cuma kedudukan S dengan Y bawah ni berubah. Sebab kita nak darabkan dulu dengan X. Okay, sama. Jadi kalau sama kat sini, XY sin XY plus cos XY. Kalau sama, insya-Allah jawapan awak hampir betul lah. Hampir betul. Okey, belum habis lagi. Kita ada satu lagi kita yang cari ialah del kuasa 2Z terhadap del Y kuasa 2. Okey, benda yang hampir samalah benda ni. Nampak saya tekan. So, bezakan yang ni terhadap Y pula, del Y pula. Okey. Sama juga benda ni. Okey, sama saja. Cuma yang ke atas apa jawapannya? Ke atas negatif Y kuasa 2 sin XY. Kat bawah ni dapat negatif X kuasa 2 sin XY. Okey, rasa benda ni mudah je lah ni. Nak selesaikan dia macam biasa lah, sin dapat cos. Ini pun sama juga, U dV, V du. Semua gunakan product rule. Bila awak nampak satu persamaan Y yang ada X terduduk ke dalamnya, tekan cos 3X, ataupun Y sama dengan 3X, eksponen 2X, ini pun dikira gunakan product rule. Okay, so apa ada X, 2X di dalam dia, dua darab apa macam ada X kada-kada macam ada dua sebutan X dalam satu persamaan tu, automatik gunakan product rule untuk menyelesaikan dia. Okay. Okay, kita tengok muka surat sebelah. Ada exercise. Soalan 272 ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, biasa awak akan buat 4, saya akan buat 1 saja kat sini. Okey, gunakan kaedah macam ni untuk menjawab soalan macam ni lah. Okey, gunakan kaedah ni. Okey, soalan pertama, X kuasa 3 campur 2XY. Pertama kita bezakan terhadap X. Saya nak ringkaskan benda ni. So bezakan terhadap X maknanya kat sini adalah del Z bahagi del X sama dengan del per del X bahagi berapa? Kita pecahkan satu-satu. X kuasa 3 campur del per del X 2XY. Okay. So kita bezakan terhadap X dapat 3X kuasa 2 campur dengan 2Y. Okay. Boleh. Tadinya yang mudah je kan, 3X kuasa 2 campur 2. Bezakan X sahaja, so tinggal 2 lah, 2. Y kekalkan, so tambah 2Y. Okey, yang bawah pula. Bezakan terhadap Y. Okey. Del Z bahagi del Y sama dengan del Y.
Del per del y terhadap x kuasa 3 campur del per del y 2yx. So kat sini dapat berapa? Sini bezakan tak ada x, kosong lah. Pasal x tak ada sekawan dengan sesiapa. So yang ni dapat berapa? Ini dapat 2x. Y dah tak ada. So dapat 2x. Okey. Seterusnya, ambil yang ni pula. Kita bezakan terhadap x pula. So tulis del per del x darab dengan del z per del x. So dapat berapa? Bezakan del per del x 3x kuasa 2 campur del per del x berapa tadi? 2y. Kan? 2y kat sini. So kita dapat kat sini berapa? 6x campur kosong. So kita dapat 6x. Ini adalah del kuasa 2z per del x kuasa 2. Okey. Dapat satu. Kemudian bezakan pula yang ni terhadap del per del y. Terhadap del z bagi del x. So dapat berapa? Del per del y 3x kuasa 2 campur del per del y 2y. So dapat berapa kat sini? Kalau terhadap y, x tak ada couple dengan sesiapa. So automatik dapat kosong. Yang ni dapat 2. So dapat 2 lah. Ini apa dia? Del kuasa 2z per del y del x. Okey. Seterusnya, kita dapat kat sini 2x. Bezakan terhadap x. Del per del x. Apa dia? Del z per del y. Itu sama dengan apa? Del per del x terhadap 2x. Dapat berapa? 2. Iaitu ialah del kuasa 2z bahagi del x del y. Okey. Sekejap lagi kita luaskan jawapan dia. Okey, terhadap y pula. Del per del y. Ini adalah del z per del y. Iaitu del per del y terhadap 2x. Oh, sorry. Terhadap 2x. So, sini dapat kosong. So, del kuasa 2z per del y kuasa 2 adalah kosong. Kita awak perhatikan pinggiran awak. Dan ini nilai dan nilai ini sama. Maknanya pengiraan kita ni betul. Del kuasa 2z bahagi del y del x sama dengan 2. Del kuasa 2z del x del y. Tapi mula-mula perubahan tempat belakang je lah berbeza. So jawapan adalah sama. Okey. Okey. Okey, jawapan bawah ni adalah. Mesti dia akan bagi jawapan macam ni lah. Jawapan yang sama. Okey. Okey, tengok soalan B. 3x kuasa 2y campur 4xy. Okey. Ini awak kena buat. Okey, sebagai latihan kena buat. Mudah yang ni. Okey, jawapan dekat bawah. Dan pastikan mesti jawapan ni mesti sama. Ni mesti sama. Okey, mesti sama. Okey, soalan C. Ini pun soalan sama-sama ni. X kuasa 3. Soalan mudah-mudah lah. Okey, ini pun sama. Okey, itu sama. Soalan D. Soalan D ni macam mana? D ni awak kena settlekan dahulu. Ikut macam mana? Okey, gunakan awak kena rujuk balik 2.1 macam mana kita nak buat Z sama dengan U kuasa 4. Kita gunakan petua rantai dan sebagainya. Tengoklah yang betul-betul yang dulu macam mana. Okey, gunakan betul-betul dulu macam mana. Dia betul settlekan. Ini latihannya agak suka sikit ni. Okey, tapi tak suka mana pun soalan mudah je. Okey, kita cuba buat. Dan soalan E. Okey, soalan E. Dia ada gabungan, ada cos, ada eksponen. Ada cos dengan eksponen. Try buat benda ni.
Okey, cuba buat soalan E. Okey. So, awak kena buat B, C, D dan E. Dan seperti biasa, hantar semua soalan ni ke dalam CDOS. Okey, B, C, D, E. Lemah ni kan. Saya takut benda ni keluar dalam apa yang cakap? Dalam test satu nanti. Kita try buat lah presentation. Okey, saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita dah habis topik 2.7 partial differentiation, 2.71 first order, 2.72 second order partial differentiation. Lepas habis topik ni, saya nak kembali patah balik kepada topik yang kita tinggal iaitu 2.3. Okey, kita akan kembali pada video 2.3. Saya harap 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 awak tolong buat revision sebab itu akan keluar dalam test 1A nanti. Test 1 akan kita akan buat insya-Allah pada minggu yang ke-8. Minggu ni adalah minggu yang ke-6, minggu ke-7 dan minggu yang ke-8. Minggu ke-8 lagi 2 minggu lagi insya-Allah. Semua harap semua bersedia. Okey, saya rasa cukup sampai kat situ dulu. Kita stop. Okey. Kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Selamat berpuasa.